ala Rasul Karim. InsyaAllah pagi yang mulia ni kita dengar beberapa buah hadis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a 10 ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 10 ayat dalam satu malam tidak akan ditulis dalam kalangan orang-orang yang lalai daripada beribadah kepada Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 10 ayat dalam satu malam tidak akan ditulis dalam kalangan orang-orang yang lalai daripada beribadah kepada Allah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara fi lailatin mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 100 ayat daripada Al-Quran pada satu malam, maka akan ditulis daripada kalangan orang-orang yang beribadat pada malam itu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 100 ayat daripada Al-Quran pada satu malam, maka akan ditulis daripada kalangan orang-orang yang beribadat pada malam itu. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin ya'khudhu madja'ahu yaqra'u suratan min kitabillah illa wakkalallahu malakan fala yaqrabuhu syai'un yu'dhihi hatta yahubba mata habba. Sayyidina Shaddad bin Aus berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja orang Islam yang pergi ke tempat tidurnya lalu membaca satu surah daripada mana-mana surah Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menentukan satu malaikat untuk memeliharanya hingga tidak ada satu pun perkara yang menyakitinya, tidak ada satu perkara yang menyakiti boleh menghampirinya sehinggalah dia bangun. Sayyidina Shaddad bin Aus berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja orang-orang Islam yang pergi ke tempat tidur lalu membaca satu surah daripada mana-mana surah Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menentukan satu malaikat untuk memeliharanya hingga tidak ada satu perkara yang menyakiti boleh menghampirinya sehinggalah dia bangun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala baina Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi fa rafa'a ra'sahu fa qala hadha babun min as-sama' futiha al-yawma lam yuftah qattu illa al-yawm fa nazala minhu al-malak fa qala hadha malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattu illa al-yawm fasallama wa qala abashir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah lan taqra biharfin minhuma illa u'titah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu ketika Jibril alaihi salam sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kedengaran suara dari langit. Lalu Jibril alaihi salam telah mengangkat kepalanya ke atas dan berkata, satu pintu di langit telah dibuka pada hari ini yang tidak pernah dibuka sebelum ini. Menerusi pintu itu seorang malaikat yang tidak pernah turun ke dunia sebelum ini telah turun. Malaikat itu pun datang lalu memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan dua nur yang telah diberikan kepada Tuhan yang belum pernah diberikan kepada mana-mana Nabi sebelum Tuhan, iaitu surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mana-mana perkataan daripada kedua-duanya yang Tuhan baca, maka pasti Tuhan akan mendapat ganjarannya.
An Abdul Malik bin Umair rahmatullah alaih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Fatihatil Kitab shifaa'un min kulli da'. Hadrat Abdul Malik bin Umair berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam surah Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. Hadrat Abdul Malik bin Umair berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama amin faqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sesiapa daripada kamu mengatakan amin di akhir surah Fatihah, maka pada masa itu para malaikat di langit juga akan berkata amin. Jika aminnya bertepatan dengan amin para malaikat, maka semua dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sesiapa daripada kamu mengatakan amin di akhir surah Fatihah, maka pada masa itu para malaikat di langit juga akan berkata amin. Jika aminnya bertepatan dengan amin para malaikat, maka semua dosanya yang telah lalu akan diampunkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan, yakni makmurkanlah rumah kamu dengan zikrullah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur, yakni makmurkanlah rumah kamu dengan zikrullah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, alhamdulillah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan baca Al-Quran dan kelebihan beberapa buah surah dan potongan ayat. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar amal dan sampaikan insya-Allah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Asyhadu